Hari ni kita akan sambung tajuk semalam. Tajuk semalam kan? Tajuk semalam apa dia? Al-Khalid dan Al-Musawwir. Okey, bagus. Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Cuma hari ni kita Ustazah dah bentang tadi kan? Tentang apa dia tadi? Sekejap. Okey. Video ni kan? Semua dah tengok? Dah. Okey, nampak? Kalau Ustazah paparkan tu nampak tak? Dia tengah loading lagi kan? Okay, bagus Adam respon. Hang seorang je lah lelaki yang ada hari ni. سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار. Okey, Ustazah lajukan ya. Kita dah tengok dah ayat daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 tak silap Ustazah. Okey, ayat ke-11. 12 Mula walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, daripada tanah. Kemudian summa ja'alna nutfatan min qararin makin, kemudian adanya nutfah tu bersenyawaan. Ni sains pun kamu belajar, betul tak? Okey. Saya lajukan sikit daripada sperma, lepas tu kemudian ovum. Kalau kita tengok ni agak-agak manusia boleh cipta tak kejadian macam ni? Tak. Tak boleh. Mana-mana saintis pun kalau dia tengok kan, dia cari macam mana boleh jadinya sperm, macam mana dia tanah. Apa yang dia rujuk sebenarnya? Dia rujuk kat mana? Saya perlahankan sikit. Okey, dia rujuk dekat mana? Daripada video ni, macam mana saintis-saintis nak tahu, sperm ni daripada tanah, daripada ni kemudian dia masuk, dia ni kat mana dia rujuk sebenarnya? Saya baru je sebut tadi. Dia rujuk kat mana? Al-Quran. Bagus, dekat Al-Quran. Siapa jawab tu? Ustazah ni sebab buka ni kan. Okey, bagus. Siapa jawab? Daripada Al-Quran. Al-Quran ni diturunkan pada Nabi Muhammad daripada Allah. Daripada Allah. Maksudnya ada satu kuasa. Kuasa yang mencipta. Yang kita nak belajar hari ni, yang sambung daripada semalam. Tengok ni, daripada gambar tu. Ini ialah kita sebut apa ni? Kalau kamu belajar sains ni apa ni? Adam Afan? DNA. Okay, kita tengok sikit-sikit je. Okay. Kemudian dia akan bercantum, kemudian dia akan membentuk menjadilah. Okay, Zul lajukan. Okay, tengok Allah bentuk rupa akhirnya jadi. Okay, Zul berhentikan dekat sini. Tak best tak berhenti dekat sini. Okay. Kita tengok dia jadi macam ni. Okay, Zul berhentikan kat sini. Okay, baik. Nampak ke ni? Kalau Zul dah tukar nampak? Macam tak nampak aja. Nampak ke Izzati? Aina. Nampak yang Al-Khalid dan Al-Musawwir. Nota tu je salah. Yang apa? Yang kejadian manusia ni nampak tak? Tak. Tak nampak. Okey, kejap. Lepas tu dah saya tanya tadi. Kamu nampak tak? Okey, kejap. Tapi kamu dah tengok kan dekat share tab. Maksudnya kamu tak nampak lah tadi. Okey, kita tengok kat sini. Okey, nampak? Barulah. Nampak dah? Nampak dah tak? Nampak. Okey, Ustazah berhentikan dekat sini. Okey, sekarang ni kamu dah tengok dah sebenarnya tadi kan proses kejadian manusia. Kemudian akhirnya jadilah macam ni. Betul tak? Daripada Allah ciptakan kita ni daripada segumpal apa? Darah. Segumpal darah. Okey, sebelum tu lagi sperm ni tu asal daripada tanah, betul tak? Okey. Kemudian sebab tu kita dalam ayat 12 surah Al-Mu'minun Allah sebut itu
walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tin tu tanah. Tanah pun Allah boleh jadikan dia air mani. Kemudian daripada air mani tu bertemulah dengan, kalau proses sainsnya, menjadi kita sebut sperma, kemudian ovum, kemudian daripada ovum tu bentuklah zigot. Kita kata jadilah segumpal darah, kemudian darah tu dibalut dengan daging macam Ustaz cerita semalam. Akhirnya kamu tengok kat dalam ni, jadilah macam kamu kecil-kecil dulu. Comel ke tidak? Comel. Okay, maksud dia Allah ni memang kita kata Al-Khaliq, Maha mencipta. Dia nak cipta apa, apa yang dia nak, kun fayakun, jadilah. Jadilah macam ni. Mungkin Aina tak macam ni lah, comel lagi kot. Zaira pun comel lagi pada ni kan. Cuba tengok bilik gambar baby masing-masing kan. Okay, daripada ni kita dah tengok dah. Daripada Allah Al-Khaliq, dia jadilah Allah apa? Satu lagi nama Allah yang kita nak belajar hari ni, Al-Musawwir. Sebab tu kalau kita tengok, cuba tengok muka kawan-kawan. Rupa bentuknya beza ke tidak? Beza. Okay. Dan sebenarnya ni satu contoh saja yang kita tengok Allah ciptakan manusia. Sebenarnya banyak lagi ciptaan Allah. Okay. So dah stop presenting kat sini. So saya nak bagi tugas pada kamu. Ada kertas dengan pen? Ada. Okay, bagus. Okay. Kita tengok ya, Ustazah buat kat depan, kamu buat kamu lah. Okay. Allah ni Maha mencipta bukan manusia saja. Tu contoh Ustazah bagi. Sebenarnya Allah cipta lebih banyak sangat makhluk yang ada kat dunia ni. Betul tak? Okay. Kita tengok ciptaan Allah. Okay, kamu ada kertas dengan pen. Dan kamu boleh contain dekat kertas dengan pen kamu tentang ciptaan Allah yang ada dekat dunia ni. Okay, ciptaan Allah yang ada dekat dunia ni ada banyak. Okay, cuba bagi. Cuba sebut dan sambil tu kita buat sama-sama, nanti kita tengok hasilnya. Seorang-seorang sebut ciptaan Allah yang ada dekat dunia ni. Selain daripada yang Ustaz tunjuk contoh tadi. Cakrawala. Perempuan. Okay, bila sebut cakrawala tu habislah jawapan orang lain. Sebab dalam cakrawala ni, okay, padam macam tu dah. Dalam cakrawala ni ada banyak benda, bolehlah kamu kecil-kecilkan lagi. Okay, Aina Izzati dah jawab. Orang lain? Hidayah. Nah, ada apa dia? Haiwan. Habislah jawapan orang lain. Tumbuhan. Okay, habislah jawapan orang lain. Okay, tumbuhan. Siapa jawab tumbuhan tadi? Aina Syafiqah. Aina Syafiqah, bagus. Okay, tumbuhan. Okay, ada lagi tak? Macam dah habis je jawapan orang lain ni. Sebab besar benar jawapan ni ya. Manusia. Okay, manusia tadilah. Zara cakap tadi kan, manusia ni. Okay, lagi. Dia sebutlah ayat-ayat awal kita baca semalam tu. As-samawati wal-ar. Siapa boleh ingat apa dia? Lagi. Sikitnya Allah cipta ni. Tu yang kita rasa macam tak bersyukur tu ya. Allah cipta banyak ni. Langit. Ya? Okay, bagus. Allah cipta langit. Lagi Allah cipta apa lagi? Udara. Allah cipta udara. Kadang-kadang kita tak nampak. Udara ni kita tak nampak tapi kita gunakan udara untuk kita hidup. Tak ada udara, matilah kita. Dalam udara tu pula, kalau dari sudut sains ada banyak, kita kata apa, gas tu tak? Ada oksigen, ada karbon dioksida. Allah tak tahulah nak cakap Allah ni Al-Khaliq ni, kalau nak bicara nak cakap tentang Al-Khaliq ni, Allah tak cukup ni masa ni kan. Okay, hari ni saya nak sentuh sikit. Dah tulis dah ni? Okay, dah contoh kertas? Kamu carilah buku latihan kamu ke kertas ke, nanti saya nak tengok hasil dia. Okay, kadang-kadang kita macam bila sebut Al-Khaliq ni kita rasa macam manusia, ada juga yang manusia cipta, betul tak? Macam Ustazah selalu berbual dengan anak Ustazah kan, kata okay, kerusi siapa cipta? Dia pun sebut Allah, sebab hari-hari sebut ni Allah cipta, ni Allah cipta. Jadi semua benda
semua benda disebut Allah. Tapi kalau kita tengok manusia, ada tak manusia mencipta sesuatu? Boleh tak sebut Allah ni mencipta, manusia ni ada cipta apa? Kereta? Bangunan. Okey, manusia cipta kereta. Tetapi Ustazah nak cerita, nak kaitkan dengan Allah Al-Khaliq. Kamu buatlah banyak-banyak manusia ni cipta apa banyak kan? Okey. Tetapi bila kita tengok pada kereta, okey, kita akan nampak kehebatan siapa? Allah. Kehebatan Allah. Sebab yang mencipta kereta tu manusia. Dan manusia ni siapa yang cipta? Allah. Okey. Jadi sebab itulah bila kita tengok satu perkara, ya Allah, cipta meja. Meja ni pula sekarang kita tengok meja boleh angkat terbalik, tegak sengit, segala-gala meja macam-macam bentuk inovasi. Betul tak? Tapi kita tengok siapa yang menciptakan manusia. Dan manusia ni, Ustazah nak kaitkan, semalam Ustazah tak sempat masuk. Ustazah nak masuk kepada manusia ni, ada satu dalam badan manusia ni Allah kurniakan, tak ada pada makhluk lain. Siapa tahu? Akal. Okey, bagus. Akal. Aina Izzati kan yang jawab kan? Okey, kenapa dia lambat ni? Okey, akal. Okey, baik. Tak cantik dah tulisan Ustazah. Okey, kita nak terus pergi kepada, okey, semalam kita dah tengok maksud Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Okey, bagus semua tadi boleh respon. Okey, boleh tak Ustazah nak tengok hasil kerja kamu? Ataupun nantilah waktu akhir nak tengok kertas-kertas tu, harapnya penuh lah dengan apa yang Allah cipta. Okey. Okey, ini dah Cik Maksud. Okey, dalil pun kita dah sebut semalam. Okey, bukti pun kita dah tengok tadi. Okey, kita nak tengok kepada dia sebut akal tadi. Sebab itulah kita ada peranan. Okey, kita ada peranan. Peranan kita, dia dah ada akal. Bila satu perkara yang Ustazah minta yang paling mudah, bila kita tengok satu benda yang Allah cipta yang kamu sebut tadi, yang tadi tu kan, cakrawala, haiwan, apa perkara yang kita boleh buat, peranan kita tentang benda-benda ni. Contoh kita tengok kepada Nikmat Allah. bersyukur dengan nikmat Allah. Siapa yang jawab tu? Izzati. Aina Izzati. Okey. Kita bersyukur. Cara kita bersyukur dengan apa? Salah. Menunaikan perintah Allah. Ya? Menunaikan perintah Allah. Okey, menunaikan perintah Allah tu memang jawapan mantap lah. Biasanya kalau kita tengok gunung yang, contoh kita tengok gambar Gunung Kinabalu, tak pernah pergi lagi ni. Kita tengok gambar, apa kita sebut? Subhanallah. Subhanallah tu adalah salah satu daripada zikrullah. Benda yang bila kita tengok satu ciptaan Allah ni, membawa kita kepada mengingati Allah. Mengingati Allah ni adalah zikir. Apa contoh-contoh zikir? Cuba sebut. La ilaha illallah. Biasa la ilaha illallah ni memang afdalul zikri lah. Tapi biasa kalau kita tengok kepada nikmat Allah, yang kamu sebut tadi, cakrawala, haiwan, semua ni kan. Biasanya kita akan sebut apa? Cuba sebut satu-satu. Subhanallah walhamdulillah. Okey, subhanallah. Tak tahulah Ustazah punya pen hari ni dia tak apa cantik sangat. Wallahualam. Okey, subhanallah. Sebab dia berat ni ya pakai record. Okey, lagi Alhamdulillah. Okey, lagi? Allahu Akbar. Okey, bagus. Siapa tadi tu? Aina Syafiqah ya? Syah. Okey. Alhamdulillah, kemudian kita tulis jauhilah Allahu Akbar. Okey, biasa zikir ni lah. Yang bila kita tengok ya Allah, Allah Akbar, kuasanya Allah jadikan macam ni. Kalau kita dapat tengok benda-benda yang Allah jadikan tu macam untuk musibah, contohnya tak ada kaki, tak ada tangan pun, sebenarnya kita kata ya Allah, Alhamdulillah kita ni masih lagi sempurna. Okey, kita tengok peranan. Untuk peranan ni sebenarnya Ustazah dah terang kan, kita ni adalah apa? Apa yang Ustazah garis ni? Khalifah Allah. Khalifah Allah. So Ustazah nak pergi kepada perbincangan ni. Bila Ustazah buka ni, kamu nampak tak? Kita nak pergi pada perbincangan latihan semalam. Okay, nampak tak? Ustazah tadi jadi macam tadi. Tak nampak Tak. Okay, baik. Ustazah terpaksa stop presenting.
Ambil masa sikit ya. Okay, sambil tu penuhkan hasil kamu tu, ciptaan-ciptaan Allah. Ustazah akan pergi pada hasil kerja yang Ustazah minta kamu buat tu. Okey. Okey, hari ni sebenarnya ni fokus kita ya. 8.26 dah. Okey, sikit lagi ya. Kita sampai pukul 9. Ustazah akan masa dalam mungkin 15 minit lagi untuk kita berhenti. Kemudian Ustazah akan buat kesimpulan lah. Dan juga sedikit kuisis, sedikit huraian untuk pertandingan kita tu ya. Okey, baik. Okey, bagus. Ada 13 responses hari ni. Daripada semalam Ustazah dah berikan latihan ni. So kita nak tengok sikit apa yang kamu faham daripada pelajaran semalam dan hari ni. Okey. Tajuk akidah ni sebenarnya tajuk yang berkesinambungan daripada tajuk yang lepas kan. Bila kita tengok pada kekuasaan Allah, fitrah manusia, kita tengok pada sesuatu yang hebat, fitrah manusia akan cari, oh ada kuasa. Apa kuasanya? Kuasa Allah. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Kuasa Allah. Memang macam tu. Sebab itulah kalau kamu tengok orang-orang yang bukan Islam ni kan, saintis-saintis dia buat buku kan, buku-buku tentang, kita panggil apa, buku biografi tentang cakrawala, planet. Ustazah baru ni pun beli buku sains untuk anak Ustazah. Sebab tu perlu ada orang Islam yang pandai menulis buku. Dia akan direct buku tu terus kepada kuasa Allah. Ustazah tengok buku tentang angkasawan. Ustazah beli satu buku, anak Ustazah minat pasal angkasawan zaman ni. Dia tak sebut tentang kuasa Allah. Dalam buku tu dia sebut ada satu kuasa yang mengatur planet-planet ni berpusing. Ada satu kuasa yang mengatur jarak di antara matahari dan planet-planet. Kan planet kita ni berputar dalam paksi, betul tak? Dan ada Afan senyap dia hari ni, nak kena ni. Betul tak? Betul. Dan kalau jarak di antara planet ni bertukar, mungkin akan berlaku sesuatu dan macam-macam. Jadi dia teratur je pusing, takkan berlanggar di atas satu lain. Jadi dia ada satu kuasa yang mengawal jarak tersebut. Sebab itulah itu adalah bukti bahawa Allah itu Esa, Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Al-Musawwir. Semua ada kat situ. Semua sambung 9 nama Allah tu ada kat situ sebenarnya kalau kita fikir. Kan? Allah Al-Khaliq cipta planet-planet dan planet ni ada pelbagai rupa. Contoh planet, kita panggil planet apa yang ada lingkaran tu? Tu cantik. Jadi Allah ni Al-Musawwir. Okay, baik, tak nak panjang kita seronok tajuk ni sebenarnya. Kalau kita nak bincang, kita nak tengok siapa yang respon pada Google Form ni. Okay, tu dia orang-orangnya. Irfan Haziq sampai 3 kali dia cuba. Alhamdulillah, bagus. Sangat bagus. Okay, baru kelas ni yang dapat menjawab soalan ni ya. Kelas satu lagi Ustazah ada masa banyak lagi dengan mereka. Okay, kita tengok soalan pertama ni, kita tak nak bincang ni, soalan ramai betul tapi ada salah. Okay. Soalan kedua pun ramai yang betul, tak ada masalah. Soalan ketiga, Al-Khaliq ialah nama Allah yang ada ramai yang betul. So tak nak bincang lah, ramai yang betul, ramai yang betul. Yang keberapa ni? Ke-14. Yang ni ke-12. Nama Allah yang dalam 99 tu yang keberapa? Al-Khaliq yang ke-12, Al-Musawwir yang ke-14. Okay. Surah apakah yang menyebut tentang Al-Khaliq dan Al-Musawwir? Surah Al-Hasyr. Kan lillahi ma fis sama. Kita ada surah Al-Hasyr, kita ulang balik. Semalam tu saya ada sebut. Ini dah kira. Ada ya, Ustazah kejap-kejap Ustazah tengok dalam ni. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Okay, itu satu je, sebenarnya banyak lagi ayat yang menyentuh tentang ini. Okay, baik, kita teruskan ya. Betul tak tu? Okay, Ustazah nak semak dulu. Ustazah ni tengok dari sini.
Okey, kita tengok responses 13 orang. Okey, nama Al-Musawwir. Tengok pada peranan, kita tengok sekali lalu je ya. Al-Husna terdiri daripada 99 ni, tak patut salah lah. Yang seorang yang salah ni tak tahulah, dia mungkin dia jawab tu dia main tibai, tak boleh macam tu ya. Sebab ni tentang akidah Lepas tu Ustazah bila ajar tajuk akidah mesti serius. Serius. Kalau buat sirah ke boleh lah baca cerita-cerita kan. Akidah serius, tak boleh main-main. Kalau main-main macam mana ya? Wallahualam. Lepas tu kalau kamu tengok ceramah-ceramah kan, bila ustaz-ustaz ni ajar tentang akidah serius. Memanglah kita tahu belajar kena faham dan sebagainya, tapi akidah satu tajuk yang serius. Tak boleh main-main. Muka Ustazah memang tak serius kan. Okey, surah yang membuktikan bahawa Allah bersifat Al-Khaliq, surah Al-Fatir ayat 3. Dia nak Al-Khaliq saja. Al-Khaliq saja. Kamu kena buka Quran lah, jangan main tibai ni yang 3 orang salah, 2 orang salah, seorang salah ni tak tahu dah, wallahualam. Rujuk balik Quran. Okey, manusia ialah satu contoh ciptaan Allah. Betul ke tak ni Papa salah? Itu siapa yang cipta sebenarnya kalau kata salah ni? Fikir balik. Fikir balik. Mana ada orang mampu. Memang ada cerita, Ustaz pernah tengok cerita orang kafir barat buat lah. Dia cipta manusia kan. Tapi apa kekurangan dia? Dia tak ada perasaan. Orang buat contohnya kan, mana ada perasaan. Lepas tu pula dia cipta lagi. Dia nak juga buktikan manusia tu boleh buat bentuk perasaan. Tapi akhirnya cerita tu berakhir dengan tak boleh. Mana boleh? Macam boleh ke manusia cipta rahim? Cipta alat kemaluan lelaki? Wallah, na'uzubillah. Tak ada takkan ada. Sebab tu kalau diakui sendiri oleh orang LGBT kan, Ustaz ada kat Ustaz tengok dalam video tu, dia kata tak boleh, rahim ni dia hanya boleh dicipta oleh Allah sahaja. Sebab tu uniknya ciptaan manusia. Okay, manusia bawah lagi surat nombor 9, cara penciptaan manusia disebutkan dalam Al-Quran. Memanglah yang jawab salah ni wallahualam, tibai ke apa wallahualam. Okay. Macam bila saintis kaji-kaji kan, sperma, ovum, DNA, semua tu disebut dalam Quran. Ada disebut. Okay. Allah mencipta manusia dengan ciri berbeza. Betul lah. Apa contoh perbezaan manusia? Saya nak tanya. Di manakah contoh? Ya Aina? Lelaki perempuan. Lelaki dan perempuan. Okay, bagus. Jantina. Lagi? Kaum bangsa. Kaum bangsa. Betul. Aina bangsa apa? Bangsa kita semua Melayu lah. Tapi kita ada rumpun, betul tak? Okay. Ada rumpun-rumpun yang berbeza. Siapa Jawa kat sini angkat tangan? Kita boleh raise hand kat situ. Jawa. Bagus. Siapa Banjar kat sini? Ada. Okay, bagus. Okay. Siapa Bugis? Ada. Yang tak ada angkat tangan ni? Oh, ada Bugis. Terbaik. Okay. Siapa Kacukan? Dah tak nak angkat tangan hak lain. Kacukan ada? Kacukan ni maksudnya tu aku kahwin orang mana-mana ke yang selain daripada Bandar Jawa ni. Adam Afan orang apa? Adam ke tertidur dah ni? Ya Ustazah. Ya, kamu orang apa Adam Afan? Memanglah Melayu. Melayu apa? Melayu macam mana tu? Melayu? Macam mana tu? Tak tahu. Kita ada orang Melayu, Jawa, Banjar. Tu yang kita kata Allah Al-Musawwir. Oh, Melayu Jawa. Jawa, tak angkat tangan tadi. Itu yang maksudnya Allah cipta manusia membeza. Dan sebenarnya ada perbezaan yang paling hebat yang tak ada siapa boleh cipta. Apa dia? Siapa boleh sebut? Apa dia salah? Perbezaan yang ada pada manusia yang tak boleh orang tak ada siapa cipta, Allah cipta. Apa dia yang saya tunjuk ni? Warna kulit. Warna kulit satu. Ada je yang sama warna kulit dengan Ustazah ni yang saya tunjuk ni. Cap jari. Bagus. Hidayah kot. Hidayah ke Amisha ni. Okay, bagus. Cap jari. Okay, baik, habis. Surah yang membuktikan ni surah Imran tu ada dalam buku teks. DNA manusia adalah contoh identiti dalaman. Ni semua orang hebat lah. Jawab semua betul. Okay, manusia kemungkinan besar mempunyai cap jari yang sama dengan orang lain. Salah. Tak boleh. Siapa yang jawab benar ni? Tibai je tu. Mana boleh? Tak boleh sama. Okay, hukum meneroka ciptaan Allah, fardu kifayah. Okay, bagi yang jawab fardu ain ni,
dia ada ilmu-ilmu yang fardu ain. Contoh macam meneroka ni lain. Mengetahui lain ya. Meneroka ni fardu kifayah. Contoh ada orang dia buat penyelidikan tentang tumbuhan something-something. Dia tak wajib lah ada, tapi kena buat. Kalau tidak nanti orang kafir akan ambil alih. So kita tertinggalan lah, nanti kita akan dijajah dan sebagainya. Dan kita pun kurang sebenarnya ya. Okay. Tentang penyelidikan ni. Kapal terbang adalah satu ciptaan Allah. Yang ni yang sebenarnya kamu kena fikir. Kapal terbang ni manusia cipta. Tapi siapa yang cipta tu adalah, siapa yang cipta manusia adalah Allah. Jadi kalau kita nak cakap dengan manusia, kawan-kawan kan, siapa cipta kerusi? Manusia lah. Tapi siapa cipta pembuat kerusi? Allah. Balik pada Allah juga. Kucing adalah teknologi moden ciptaan manusia. Uish. Nasib baik semua betul. Okey, teknologi yang cipta oleh manusia yang menggunakan ilmu Allah ialah kapal. Ini dia betul, kapal. Dulu tak ada kapal kan. Lepas tu ada orang cerita-cerita, boleh terapung dan sebagainya. Okey. Kemudian DNA manusia cerita saja berbeza. Apa itulah orang nak kenal ini anak siapa, waris siapa melalui DNA ataupun kita kata DNA manusia tu baru kenal. Kalau contohnya nak tahu kita ni betul tak anak pada ibu bapa kita, boleh kita cek melalui DNA dengan teknologi yang telah dicipta oleh manusia. Okey, Asmaul Husna dia jawab salah sebab maksud husna dia luas. Okey, tu dia Okey. Proses kejadian manusia bermula dengan Nabi Adam. Betul tak? Betul. Okey. Ada kalau ikut sejarah dia daripada zaman batu lah. Tapi kita dalam Islam ni kita sebut Nabi Adam. Okey. Okey, baik. Ini soalan yang Ustazah nak sentuh hari ni. Peranan manusia dalam mengolah dan meneroka ciptaan Allah. Okey, baik. So tak boleh nak conteng yang ini. Dia jawab mengetahui kebesaran Allah dan memahami ... Salah lah. Betul jawapan ni, tapi dan memahami apa dia? Tak habis ayat ni. Dan memahami apa? Penciptaan Allah terhadap tumbuhan. Sambunglah ya. Okey, tiba-tiba dia jawab kapal terbang dan bot. Ustazah tahu ni siapa yang jawab? Boleh tahu ya respon seindividu tu. Ustazah nak bagi nampak. Okay, apa peranan manusia? Tak mana boleh jawab kapal terbang dan bot ni. Jawablah peranan manusia ni apa dia. Okey, saya suka jawapan ni. Mencipta sesuatu yang bermanfaat supaya dapat digunakan hingga masa depan. Okey. Contoh apa yang bermanfaat ni? Cuba bagi contoh. Zaira, bagi contoh Zaira. Kereta. Okey, kereta. Dan kereta pula daripada dulu manual, sekarang dah ada yang auto dan sebagainya. Menyelidik dan meneroka keajaiban Allah untuk mengetahui perbezaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Bukanlah mengetahui perbezaan, ya betul. Mengetahui perbezaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia ni maksudnya nak tengok. Kalau kita cipta dengan Allah cipta kan, kita cipta kucing tiruan memang beza sungguh lah. Contoh kita nak meneroka cakrawala kan. Ya Allah, memang tak tahulah, ramai sangat saintis yang meluk Islam sebab bila dia tengok tu ada dalam Quran, hebatnya. Quran ni datang daripada Allah. Okey, jawapan ni pun bagus. Mereka cipta sesuatu yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Contoh apa? Mesin basuh, vacuum. Manusia telah diamanahkan oleh Allah untuk menjaga dan mendidik, memelihara muka bumi ini. Okey. Apa contoh? Cuba bagi contoh untuk jawapan ni. Apa contoh kita menjaga dunia ni? Contohnya apa? Alam sekitar. Yes, menjaga kebersihan alam sekitar. Bagus Aina. Okey. Lagi peranan lain lagi, mengetahui bahawa Allah mencipta makhluk yang ada dunia ini. Yalah, peranan kita ni kita tahu bahawa Allah. Cuma peranan ni ia lebih kepada apa tugas. Nak tugas, apa tugas kita? Tak kenalah jawapan ni ya. Kalau ini bila kita dah tahu, bila kita tengok sesuatu baru tahu itu Allah cipta. Tapi apa peranan kita? Yang ni jawapannya agak tidak kenalah. Untuk tugas kita untuk menyenangkan hidup manusia. Tugasnya untuk menyenangkan hidup manusia. Macam ayat ni kurang lengkap. Ustaz kata kurang lengkap. Kita tugas kita ialah mencipta sesuatu yang menyenangkan hidup manusia. Itu betul. Okey, jelas Okey. Jawapan seterusnya, menghasilkan kenderaan yang memudahkan. Ni betul, tak payah. Kemudian
Kenderaan bertayar supaya manusia nak pergi ke destinasi yang dikunjungi. Lain ni orang naik kapal terbang, ada tayar juga, betul tak? Masa nak mendarat. Okay. Bot digunakan untuk memudahkan mencari rezeki seperti mancing ikan. Itu peranan manusia lah. Tapi peranan-peranan yang ni peranan yang simple-simple. Sebenarnya kita ada peranan yang besar. Tak ada dalam ni. Yang ni pun betul peranan yang besar, yang bawah ni. Yang ni pun betul tapi kurang lengkap lah, tak ada huraian. Boleh untuk kemajuan kita. Dalam apa? Dalam memajukan negara ke dan sebagainya. Okey. Cuma Ustazah nak tekan kat sini, bila kita kata peranan manusia untuk mengolah dan menurut ciptaan Allah ni, kita boleh sebut banyak perkara. Mencipta mesin, tumbuhan, banyak yang pada mesin je ni. Dari sudut meneroka alam, tak banyak lagi dalam jawapan. Okey, baik. Seterusnya Ustazah nak pergi kepada soalan kebat ni. Yang ni soalan kebat ni Ustazah nak pilih satu jawapan ni sebab kita dah 8.40. Okay, untuk jawapan yang agak baik Ustazah pilih. Okay, soalan dulu kita tengok. Okay, cuba seorang baca. Tak nak Aina, Izzati bagi orang lain. Jangan kecil hati Aina. Ya, orang lain tolong baca soalan. Tak ada siapa nak baca ni? Zaira, baca Zaira. Akan anda menyatakan keraguan tentang Allah SWT sebagai pencipta alam ini? Huraikan hujah anda untuk meyakinkan rakan anda bahawa Allah SWT pencipta alam ini. Okey. Kawan kamu kata aku rasa macam bukan Allah lah yang cipta alam ini. Kalau kita ada keraguan macam tu, kita kena mengucap balik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu. Dan tapi kita sebagai rakan apa yang kita boleh buat? Kamu bila soalan kebat ni kamu kena menyoal diri kamu, merasakan kamu berada dalam situasi itu. Baru kita boleh jawab. Sebab kebat ni dia aras tinggi kan. Dia tanya soalan yang tak ada dalam buku teks jawapannya. Okay, tapi asasnya ada dalam buku teks. Okay, so jawapan yang Ustazah pilih ialah simple je yang ini Ustazah ambil. Okay, yang ni Ustazah ada highlightkan, nampak ya. Okay, kalau kita tengok jawapan ni, siapa orangnya tu? Baca yang mana Ustazah? Ustazah baca yang mana? Semua ke? Baca, okay, cuba baca jawapan ni. Emisha. Okay, Emisha, baca yang ni, hujah saya tu. Okay, ni jawapan yang Ustazah pilih. Yang warna biru tu, nampak tak Ustazah highlight? Nampak tak, Amisha? Okay. Boleh baca? Ni. Boleh baca tak? Okay, Aina Izzati baca. Tak tahu siapa pun jawapan ni. Ustazah boleh tengok lah. Tapi Ustazah nak beritahu dekat kamu. Okay, baca. Hujah saya ialah alam ini bergerak dengan sangat teratur dan hebat kerana adanya kuasa yang maha agung dan esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang demikian telah dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Kesimpulannya, setiap orang adalah hamba Allah yang wajib mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta segala yang ada di langit dan di bumi. Okey, baik. Ni jawapan. Walaupun jawapan lain ni, kalau tengok jawapan yang atas ni pun Ustazah terima juga. Hujah saya ialah Allah ini tapi cuma dia pada isinya tak kena sikit nak membuktikan tu kamu boleh terus sebut. Terus daripada penciptaan manusia, penciptaan uniknya, penciptaan Cak Jari dan sebagainya. Sebab dia ragu kan, kawan kamu ni ragu. Macam mana kita nak bagi dia tak ragu? Tu jawapan dia. Kita kena mikir apa itu. Okay, jawapan yang ni memang bagus lah yang ni hujah saya bergerak dengan teratur kerana adanya kuasa Allah. Okay, ni isi hurai. Teratur tu ada satu bukti. Kemudian dia nyatakan dalil dalam surah Al-Fatihah. Kalau kamu boleh nyatakan ayat dia apa dia, senang je Al-Fatihah ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita agak kawan kita ni Islam lah. Sebab kalau kawan kita Islam ni, kita boleh bagi hujah dalam Quran. Kalau kawan kita bukan Islam, kita kena guna dalil
Akal, dari akal tu antaranya kita suruh bagi kita tengok penciptaan manusia, tonton video tersebut kan. Dulu zaman dulu kita tak boleh tengok. Sekarang ni boleh ada kamera, boleh tengok proses penciptaan masa dalam perut tu, ada videonya, kita boleh tengok. Okey. Yang ni pun sama, okey. Hujah saya ialah alam ini bergerak dengan teratur, ada kuasa. Semuanya dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian kita boleh meragui, tak boleh mengingatkan semula, tak boleh meragui tentang ciptaan Allah. Okey, jawapan yang terakhir. Okey, dia ada membuat pengulangan pada sini. Kita wajib mencari Allah sebagai pencipta alam. Di atas ni sebagai pencipta alam, ulang balik pada huraian lanjut dia. Itu ada sedikit pengulangan lah, cuma boleh ulang, cuma guna ayat yang berbeza. Okay, itu tentang soalan jawapan bagi soalan huraikan hujah. Hujah saya, ingat ya, hujah saya. Okey, soalan ni sebenarnya akan berlaku bila kamu membesar nanti, kamu akan jumpa kawan-kawan yang akan menyoal, betul ke Allah mencipta alam? Okey, baik, ada soalan nak tanya? Kita dah ke habis dah ya. Ada soalan nak tanya sebelum Ustazah ni Ustazah nak minta kamu buka kamera dan paparkan buih tadi. Yang Ustazah minta buat ciptaan Allah tu. Boleh tunjuk tak? Tak nak tunjuk muka, tunjuk kertas tu saja. Pelatihan kamu tu. Boleh? Aina Izzati? Mana hasilnya? Zaira? Ada hasil? Seorang pun tak berani tunjuk ni. Okey, tak apa kalau tak berani. Boleh snap nanti, terus je masukkan dalam grup tu untuk kita nilai sama-sama tentang ciptaan Allah. Okey, dah ada. Okey, itu dia kita boleh nak bagi kita faham. Dia patutnya banyak lagi tu Aina sebenarnya. Boleh kecil-kecil kan ya, tumbuhan. Sebab kalau kita tengok dari sudut tumbuhan pun, bagus, terbaik Aina. Orang lain boleh tunjuk, nanti kita share. Okey, kalau kita tengok tumbuhan pun Allah cipta Al-Musawwir ni beza. Dekat tempat sejuk, tempat panas, beza kan? Betul tak? Apa tujuan Allah cipta berbeza-beza ni sebenarnya, Al-Musawwir ni? Kenapa Allah ada sifat Al-Musawwir? Cuba boleh seorang buat kesimpulan. Agak-agak kenapa kita ni dicipta ada yang kulit putih, kulit sawo matang, kulit tak matang ke apa ke, kulit gelap ke macam orang negro tu, orang India kan, bangsa India. Kenapa? Siapa boleh jawab? Supaya boleh memikirkan tentang kehebatan Allah. Allahu Akbar. Memang betul, tepat. Tepat sekali jawapan tu ya. Kita supaya Allah fikir tentang kehebatan Allah. Dan satu lagi, dah fikir kehebatan, orang lain pula jawab. Kesimpulan saya, kesimpulannya. Dah fikir kehebatan tu, kita nak buat apa? Khalilah tak bercakap lagi, sudah nak dengar suara. Boleh Khalilah atau Adam Afan? Macam ngantuk je suara. Sikit lagi ya, pukul 9. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Okey, Aina Izzati dia geram, dia memang tak boleh dengar orang macam diam ni ya. Dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Syukurlah sikit ke, banyak ke, cantik ke, tak cantik ke. Yang penting kita telah dicipta dan Allah telah mencipta banyak benda untuk kita
Okey, ada soalan? Last? Okey, mungkin Ustazah Halimah ada nak bertanya apa-apa kat anak-anak murid saya ni. Ya Ustazah, ada nak ni? Okey. Okey. Okey, hebat. Ya, nak bagi semua hebat belaka ni. Pandai menjawab. Aras tinggi belaka dapat menjawab dengan baik ya. Okay, saya kagum. Okey, tahniah pada Ustazah Hafizah. Okey. Baik ya. Cuma hasil tadi tu. Semua angkat ramai-ramai tengok sikit yang tulis sikit ke banyak ke cuba angkat semua. Ada apa tak tunjuk muka pun cepat tengok hasil tadi macam mana. Wah, menarik ni. Tengok hasil. Tadi Izzati ada bagi tunjuk siapa ni? Okey, Aina Syah. Aina. Mana Aina? Ya, semua orang angkat. Nanti Ustazah nak ambil gambar. Semua gambaran. Lagi-lagi Zaira. Ya, lagi. Okey, Aina Safira tunjuk. Kita nak ambil gambar. Ustazah Hafizah nak ambil gambar. Semua orang kan. Ada apa sikit pun tak apa. Okey, Adam. Tu siapa lagi? Anu Syah. Hidayah. Tidak salah, Amisha. Halila. Adam, cuba angkat. Ustazah Hafizah ambil gambar. Kita Ustazah tunggu ni. Cepat. Wah, siap ada good lagi. Okey, lagi Sokmo terbaik. Sokmo terbaik. Bagus. Sebab Aina Safira boleh ke? Ke dia buka kamera dia kata padan sebab Aina Safira ni dia dalam sikit rumah dia. Ya. Okey. Kejap ya, pegang sekejap ya, jangan rasa lemah. Kejap. Kita tunggu kawan sekejap ya. Okey, Amisha, Halila. Adam. Okey, ya nanti sambil depa sempurnakan tugasan tu, okey. Ustazah rasa Ustazah Hafizah dapat menyampaikan dengan baik apa objektif pelajaran hari ni dan anak-anak murid semua tu seronok belajar dengan Ustazah ni. Ada banyak, ada audio, ada suara mengaji kan. Ada video lagi. Okey, ada bahan. Okey, cantik-cantik warna-warni. Jadi saya harap teruskan lagi ya buat tugasan yang Ustazah bagi dan ada perbincangan di sana. Okey, tahniah. Okey, teruskan ya belajar. Aina dan Zaira, Ustazah tak ambil gambar lagi. Tu dia dah sampai dah Aina Safira. Bina Izzati dengan Zaira, tahu? Okey. Zaira. Kita dah cuba Zaira. Cantik. 1, 2, 3. Okey, kejap. Ustazah nak pin dulu. Okey, kejap. Satu lagi. Okey, senyum. Boleh masuk muka ke? Okey, muka. Masuk muka pula. Okey. Cuba pakai tudung. Tunjuk muka. Tu dia. Okey, comel. Okey. Adam mana Adam? Muka Adam. Ada handsome ni. Adam dia tak nak buka Ustazah, tengok tu. Memang kita ambil gambar. Ustazah. Oh, ada adik. Adik pun ciptaan Allah kan. Okey, betul, bagus. Okey, nanti snap betul-betul send image pula pada Ustazah dalam grup ya. Kita kongsi dengan kawan-kawan. Ambil gambar semua. Turun bahan. Ambil gambar muka. Muka mana muka? Kalilah ada muka. Okey, ni Aina Syah. Ustazah tak kenal lagi ni ya. Okey, satu. Di tengah sikit Aina. Dekat kamera. Okey, 1, 2, 3. Okey, baru Ustazah kenal muka. Okey, mungkin Zalimah ada nasihat apa-apa last untuk anak-anak ni. Kadang-kadang mereka ni, inilah yang sebenarnya rajin masuk kelas. Okey, Ustazah bagi sikit nasihat lah.
Sementara Okey ya. Jadi pendidikan Islam ni merupakan ilmu yang penting untuk kita belajar. Jadi apa yang dipelajari itu untuk kita amalkan. Okey, jadilah orang yang paling beriman kepada Allah Taala di kalangan manusia-manusia yang beriman kepada Allah Taala. Okey. Baik, mudah-mudahan kita selamat. Jaga kesihatan, jaga diri, jaga semua ikut SOP dan jangan lupa solat 5 waktu biar sempurna. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah Hafizah. Okay, terima kasih banyak pada Zalimah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah. Ya. Kalau Zalimah nak masuk kelas lagi, Zalimah pula tolong ngajar. Kamu seronok kan bila Zalimah masuk, kamu masuk buka kamera sebagai. Betul saya sebelum tak buka kamera. Hari ni Ustazah ajar aku buka kamera pula. Comel-comel dia pun ni. Okay, terima kasih. Kelas dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama.